A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Time pada kali ini bersama dengan Ustaz pastinya lebih menarik. Ustaz harap semua murid-murid lebih bersedia. Apa khabar murid-murid Ustaz? Ustaz doakan kita semua dalam keadaan sihat, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sesi kali ini, murid-murid akan bersama dengan Ustaz Azrul Izzat bin Azmi daripada SK Puchong Perdana. Episod hari ini, kita akan belajar topik paling menarik dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 4. Bidang Al-Quran Surah Kefahaman. Tajuk yang kelima, Kefahaman Surah Al-Ikhlas. Sekarang, Ustaz akan paparkan standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi kali ini, murid-murid yang pertama dapat menerangkan pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, menyenaraikan kepentingan surah Al-Ikhlas serta tuntutannya dalam membentuk kepribadian Muslim. Dan yang terakhir, murid-murid yang menyaksikan Ustaz akan dapat mengamalkan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan. Sebagai permulaan, Ustaz nak tanya, apa gambar yang murid-murid nampak? Ustaz nampak ada tangan. Ustaz nampak ada tabung. Ustaz nampak ada duit. Rasa-rasanya lah, apa ya? Ya, sedekah. Betul. Sedekah adalah salah satu amalan untuk memupuk sifat ikhlas. Boleh dapat clue topik pembelajaran hari ini? Bagi topik pembelajaran hari ini, Al-Quran kita akan bersama-sama dengan surah Al-Ikhlas. Murid-murid sekalian, kita akan mempelajari bidang Al-Quran dengan tajuk ayat kefahaman Tadabbur surah Al-Ikhlas. Murid-murid boleh rujuk buku teks. Buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 26. Ustaz harap semua murid-murid dah bersedia. Jom kita mulakan. Pernah dengar tak perkataan Al-Ikhlas tadi tu? Pernah? Mari Ustaz kongsikan. Makna Al-Ikhlas dalam surah ini merujuk kepada ketegasan, pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia merujuk kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berbilang, tiada tandingan dengan sifat makhluk. Ianya adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang namanya sendiri tidak disebut di dalam surah itu sendiri. Murid-murid, Ustaz ada satu cerita. Nak dengar tak? Di sebalik penurunan surah ini adalah apabila kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shiflana rabbaka." Yang membawa maksud, cuba jelaskan kepada kami apa macamnya Tuhanmu itu. Emaskah dia? Atau tembakakah dia? Atau loyangkah dia? Maka datanglah surah yang tegas ini tentang Allah. Jadi, marilah kita bersama-sama menyingkap, menelusuri fadilat daripada surah Al-Ikhlas, ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat untuk muhasabah demi kebaikan bersama. Murid-murid, kita akan teruskan bersedia untuk membaca surah Al-Ikhlas
Ada 4 ayat. Kita akan mulakan dengan ta'awuz. Seterusnya basmalah. Boleh bersedia? Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Allahus samad. Ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat yang terakhir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Terbaik. Ada 4 tuntutan yang ustaz akan kongsikan. Semua dah bersedia? Jom kita mulakan. Yang pertama, Islam sebagai agama tauhid, iaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Bermaksud tidak berbilang. Esa maksudnya bukan satu. Hati-hati dekat situ. Kerana selepas satu, pastinya berturut jadi 2. Dan seterusnya menjadi 3. Perkataan yang murid-murid perlu gunakan ialah esa, iaitu tunggal. Tips daripada ustaz. Banyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah agar murid dapat memupuk diri sendiri tentang sifat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kita sambung tuntutan yang kedua. Allah tempat meminta pertolongan. Makna kata dekat sini, meyakini Allah sahajalah tempat kita berharap. Jika murid hanya meletakkan harapan kepada Allah, murid-murid dapat membuang segala rasa putus asa, segala rasa kecewa, dan dalam masa yang sama dapat bersangka baik dengan Allah. Dan yang ketiga, Allah tidak mempunyai waris dan salasilah, iaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak ada sebelum dan tidak ada selepas. Murid-murid wajib meyakini bahawa Allah tidak langsung sama dengan sifat makhluk. Iaitu apa? Makhluk ni memerlukan pasangan dan seterusnya mempunyai anak sebagai waris ganti. Yang terakhir, Allah tidak sama dengan makhluk. Iaitu meyakini Allah penuh dengan sifat kesempurnaan dan tidak mempunyai langsung satu pun sifat kekurangan. Justru ustaz mahukan murid-murid bersama-sama dengan ustaz menginsafi kelemahan diri supaya bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntasnya nilai yang ustaz mahu terapkan kepada anak-anak murid ustaz pada hari ini. Pada episod kali ini adalah tentang ahad dan samad. 2 itu. Kerana apa? Jika dapat memenuhi semua tuntutan surah Al-Ikhlas, murid-murid dapat merasai kewujudan Allah dengan melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim yang melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah. Seterusnya, kita akan mulakan sesi trivia surah Al-Ikhlas. Murid-murid, tahu atau tidak, satu kali murid-murid membaca surah Al-Ikhlas ibarat membaca 1/3 Al-Quran. Ianya ada diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Dawud radhiyallahu anhu. Kepribadian Muslim yang ustaz maksudkan tadi adalah yang pertama menjadi murid yang baik,
mengamalkan Islam dengan baik, menjaga diri daripada perbuatan, amalan dan fahaman syirik. Wal-ya'udzubillahi min dzalik. Penghayatan surah Al-Ikhlas ni juga dapat menguatkan pegangan akidah kepada Allah. Secara tidak langsung dapat menghindarkan diri daripada kebiasaan membuat dosa. Dapat menghindarkan diri daripada kebiasaan bergelumang dengan dosa dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita akan bersoal jawab dengan Ustaz. Ustaz harap murid-murid masih bersama dengan Ustaz. Pada sesi kali ini, kita akan refleks diri bersama surah Al-Ikhlas. Ustaz mahu murid-murid bersedia untuk bantu Ustaz dapatkan jawapan. Isi tempat kosong dengan baik. Mana-mana perkataan yang Ustaz dah tekankan tadi, tolong perhatikan semula. Yang pertama, surah Al-Ikhlas ini memantapkan pegangan akidah dengan yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dan tidak perlu kepada. Agak-agak murid yang pertama apa? Tidak perlu kepada apa? Ya betul, pandai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kepada pasangan. Dan pasangan dan apa Ustaz tekankan tadi? Pandai. Ustaz tekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memerlukan pasangan dan keturunan. Pandai. Bagus. Buktinya, murid-murid masih bersama dengan Ustaz. Yang kedua, kita tengok refleks diri kita bersama surah Al-Ikhlas. Mendidik diri agar memiliki sifat. Surah Al-Ikhlas ini sebenarnya, dia mendidik diri kita supaya kita memiliki sifat apa? Yang pertama, pandai. Tidak berputus asa. Bagus. Dan yang kedua, surah Al-Ikhlas ini memupuk diri kita supaya apa? Bagus. Tepat sekali. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhir sekali, Ustaz nak ajak murid-murid agar lebih kuat untuk berazam mengamalkan surah Al-Ikhlas. Mari Ustaz kongsikan. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mereka, para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Perhatikan jawapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul Huwallahu ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Akhirul kalam. Dalam sesi kali ini Ustaz ada hadiah. Serangkap sajak sebagai tanda perpisahan kita. Bersedia? Di dalam Ikhlas terang cemerlang tentang Tuhannya yang satu, sempurna, sang sempurna. Tiada yang serupa, tak terjangkau akal. Allah Maha Esa, tuntunan penuh cahaya. Jadi untuk setakat sini sahaja dahulu sesi bersama Ustaz Azrul Izzat bin Azmi. Quran Time kita. Kita teruskan lagi di masa yang akan datang dengan tajuk yang lain. Sebagai penutup, mari kita renungi kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan sekadar yang dihafal. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.